Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua guru SK Lundan dan para ibu bapa SK Lundan. Alhamdulillah, mari sama-sama kita panjat kesyukuran pada hari ini, beberapa hari bulan Februari. Saya akan memaklumkan sedikit garis panduan pengurusan dan pengawasan sekolah dalam norma baru 2.0. Sebagaimana ibu bapa maklum, persekolahan sesi bersemuka akan dilaksanakan pada 1 Mac bagi murid prasekolah, murid tahun 1 dan murid tahun 2, manakala bagi murid tahun 3, 4, 5 dan 6 sesi persekolahan secara bersemuka akan bermula pada 8 Mac. Jadi beberapa garis panduan terpaksa pihak sekolah dan para ibu bapa akur untuk melancarkan sesi persekolahan secara bersemuka. Baik, mengapa garis panduan pengurusan dan pengawasan sekolah dalam norma hari ini disediakan untuk makluman kita bersama? Objektif garis panduan ini ialah pertama, supaya keselamatan dan kesihatan pelajar, guru dan warga sekolah diutamakan semasa mereka berada di sekolah. Yang kedua, proses PDP dapat dilaksanakan dalam keadaan selamat dan pentaksiran pusat dan pelaksanaan awal dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan lancar. Baik, dari segi tafsiran, tema yang digunakan bagi garis panduan ini ialah penjarakan fizikal yang bermaksud jarak antara seorang individu dengan individu lain sekurang-kurangnya 1 meter. Ini bermaksud murid akan berada dalam kelas masing-masing dalam jarak 1 meter. Bagaimana yang kita telah susun atur meja murid dalam keadaan jarak 1 meter dari seorang murid ke seorang murid. Perkara kedua, bergejala bermaksud simptom COVID-19, iaitu sama ada mengalami demam, suhu melebihi 37.5 darjah Celsius, batuk, sesama, sakit tekak atau sesak nafas. Yang ketiga, bilik PDP. Bilik PDP bermaksud bilik darjah dan bilik khas yang digunakan bagi tujuan PDP. Baik. Okey. Itulah tafsiran yang diambil kira dalam pengurusan norma baru 2.0 persekolahan secara bersemuka. Baik, peranan dan tanggungjawab. Baik, bila sekolah akan dijalankan dengan sesi bersemuka, maka semua pihak bertanggungjawab dalam melancarkan program pengurusan sekolah secara bersemuka dalam norma baru ini. Baik, pihak yang bertanggungjawab adalah pihak pentadbir sekolah, pihak guru-guru dan juga para ibu bapa sendiri. Okey, peranan dan tanggungjawab pentadbir: memastikan sekolah berada dalam keadaan selamat untuk beroperasi. Alhamdulillah, SK Lundan, kalau ibu bapa lihat, kita sepanjang PKP telah melancarkan satu program, iaitu mengubah landscape sekolah kepada keadaan yang lebih menarik untuk anak-anak datang ke sekolah. Alhamdulillah, semua guru bekerjasama dalam menceriakan persekolahan sekolah demi untuk anak-anak yang akan belajar di SKL pada bermula 1 Mac nanti. Memastikan murid dan pelajar, guru, warga sekolah hadir ke sekolah dalam keadaan sihat dan selamat. Maksud di sini, semua guru, para pekerja, anak-anak SK Lundan datang ke sekolah dengan dalam keadaan selamat dan sihat walafiat. Peranan tapi juga memberi penerangan dan pendidikan berterusan kepada murid, pelajar, guru, warga SKL dan bapa mengenai penularan jangkitan COVID-19. Bermakna pihak guru sentiasa dari semasa ke masa akan menjelaskan kepentingan menjaga kebersihan untuk mengelakkan penularan jangkitan COVID-19 yang sekarang masih berluasa dengan angka masih mencecah 4 digit. Anak-anak akan diarahkan sentiasa untuk mencuci tangan, menggunakan panas sanitasi tangan, memakai pelitup separuh muka dan mengamalkan penjarakan fizikal. Peranan guru juga untuk memastikan pelajar, guru dan sekolah mengambil garis panduan ditetapkan. Peranan pentadbir juga untuk pastikan murid mendapat akses
kepada PDP dengan sokongan dan kerjasama JPN, PPD, PIBG dan agensi-agensi yang berkaitan. Peranan pentadbir juga memantau PDP yang diajarkan dan memberikan sokongan bersesuaian kepada guru. Saya sebagai pentadbir dan keponakan saya akan sentiasa memantau guru-guru supaya PDP yang diberikan kepada anak-anak bersesuaian dengan mereka. Melaporkan perkembangan pelajaran murid kepada ibu bapa. Itu tanggungjawab pihak sekolah untuk melaporkan perkembangan anak-anak tuan-puan PDPC mereka di tahap yang mana. Baik. Peranan guru. Guru akan menyediakan rancangan pelajaran harian, HPS, seperti yang digariskan dalam surat Ikhtisas bilangan 3/1999. Penyediaan rekod pelajaran dan pembelajaran. Pihak guru juga akan melaksanakan PDP yang bersesuaian dengan kesediaan murid, pelajar dan situasi semasa. Melaksanakan aktiviti amali bersesuaian dengan memberikan pelatihan yang lengkap. Maksudnya kalau dia nak amali, pastikan guru akan sesuaikan dengan pakaian mereka, begitu dengan anak-anak. Sentiasa mengingatkan anak-anak pelajar untuk sentiasa berkebersihan dan mengamalkan penjarakan fizikal. Jadi, guru dari semasa ke semasa di dalam kelas akan menasihati, akan memberi penerangan kepada anak-anak kita supaya menjaga penjarakan, menjaga kebersihan. Dan memaklumkan kepada pentadbir sekolah jika terdapat murid-murid yang bergejala. Manakala peranan ibu bapa. Ini untuk ibu bapa. Ibu bapa kena pastikan anak jagaan mereka dalam keadaan sihat, menjaga kebersihan diri dan tidak memberikan gejala awal COVID-19 sebelum hadir ke sekolah. Itu ibu bapa kena pastikan anak-anak mereka dalam keadaan sihat walafiat. Yang kedua, memastikan anak jagaan sentiasa memakai pelitup separuh muka bila hadir ke sekolah. Jadi, anak-anak kita kena pakai pelitup separuh muka untuk hadir ke sekolah. Yang ketiga, mematuhi sistem pergerakan pergi dan balik murid. Ini maknanya peraturan hantar atau anak ambil anak. Kena pastikan. Ini semua yang bagi melancarkan. Dalam keadaan kita, dalam keadaan normal hari ini, ibu kena sesuaikan, kena terima hakikatnya. Selain itu, bapa juga perlu membantu anak-anak belajar dengan kemampuan dan memberikan motivasi kepada anak-anak supaya terus belajar. Baik, makluman seterusnya untuk ibu bapa, perkara yang telah dicadangkan oleh pihak sekolah untuk sesi persekolahan pada 1 Mac dan 8 Mac. Dari segi SOP telah ditetapkan oleh pihak sekolah, yang mana semasa penghantaran ibu bapa tidak dibenarkan masuk ke dalam kawasan perimeter sekolah. Ibu bapa hanya boleh hantar anak-anak setakat pintu pagar sahaja, di mana anak-anak akan disambut oleh guru-guru yang telah disediakan tugas masing-masing untuk menyambut anak-anak, terutama anak-anak prasekolah dan anak-anak tahun 1, yang mana mereka boleh dikatakan kali pertama hadir ke sekolah secara rasminya. Baik, ibu bapa boleh menghantar anak-anak dari jam 7 hingga 7.30 pagi bagi murid tahun 1 hingga tahun 6. Manakala bagi murid prasekolah, ibu bapa boleh menghantar anak-anak dari jam 7.30 pagi hingga 8 AM. Baik, itu perkara telah disetujui oleh pihak sekolah dari segi penghantaran anak-anak ke sekolah. Dan anak-anak hanya akan masuk melalui pintu utama sahaja. Pintu utama iaitu pintu yang ada pondok jaga. Baik. Sebaik sahaja anak-anak dihantar di pintu pagar, pihak guru akan menyambut anak-anak tuan-tuan dan anak-anak akan diambil suhu masing-masing. Dan sekiranya ada anak-anak kita yang suhunya 37.5 ke atas, maka anak-anak disarankan untuk dibawa balik atau dibawa pulang oleh ibu bapa. Kerana SOP, KKM, mana-mana anak-anak ataupun kita bila suhu 37.5 dikategorikan dalam keadaan tidak sihat. Jadi disarankan ibu bapa membawa balik semula anak-anak ke rumah. Baik.
Peraturan SOP juga telah ditetapkan oleh KKM yang mana anak-anak mesti memakai pelitup separuh muka. Kena pakai. Anak-anak kena pakai pelitup separuh muka. Anak-anak juga tidak boleh menggunakan pintu-pintu lain untuk masuk ke sekolah kecuali pintu utama sahaja. Baik, bagi anak-anak pra tidak dibenarkan membawa bekalan makanan dari rumah kerana anak-anak pra telah disediakan makan pagi oleh pembantu murid. Pembantu murid akan masak untuk anak-anak bersarapan pagi di sekolah. Jadi anak-anak sama sekali tidak dibenarkan bawa bekalan kecuali dalam kes yang tertentu yang mana ada anak-anak pra kita yang tidak boleh makan benda lain. Maka dibenarkan. Sebab apa? Boleh maklum kepada pihak sekolah untuk memaklumkan tentang keadaan tersebut. Baik, kantin sekolah juga akan dibuka yang mana anak-anak tahun 1 hingga tahun 6 boleh membeli makanan di kantin semasa waktu rehat. Ya. Jadi waktu rehat murid-murid, kita akan benarkan anak-anak untuk turun ke kantin untuk membeli dalam keadaan penjarakan. Dan anak-anak ke kantin juga akan dikawal oleh guru yang bertugas supaya sesi penjarakan dipatuhi. Dan anak-anak akan makan di dalam kelas masing-masing bersama guru pada waktu rehat. Murid yang menerima RMT juga akan makan pada waktu rehat. Pada waktu rehat, di mana pihak kantin akan mengantar makanan ke kelas masing-masing. Jadi anak-anak yang menerima RMT boleh makan makanan RMT semasa waktu rehat. Baik, waktu pulang. Harap ibu bapa ambil perhatian. Pihak sekolah telah bersetuju untuk melepaskan anak-anak waktu pulang secara berperingkat. Contoh, bagi murid tahap 1. Murid tahap 1 iaitu murid tahun 1, 2 dan 3. Waktu pulang asalnya 12.45. Maka pihak sekolah akan melepaskan murid tahun 1 pada jam 12.35. Diikuti oleh murid tahun 2 jam 12.40 dan murid tahun 3 jam 12.45. Okey. Ini dilakukan bagi mengelakkan kesesakan di depan pintu pagar semasa ibu bapa datang untuk mengambil anak-anak. Begitu juga dengan murid tahap 2. Yang mana sekiranya waktu pulangnya pada pukul jam 1.15, maka murid tahun 4 akan dilepaskan pada jam 12.55. Murid tahun 5 jam 1 dan murid tahun 6 1.15 tengah hari. Jadi pihak sekolah berharap bapa menunggu kepulangan anak-anak tepat pada waktunya bagi mengelakkan keadaan kesesakan di depan pintu pagar. Yang mana kita dalam keadaan pandemik COVID-19, kita cuba mengelakkan keadaan kesesakan berlaku. Jadi saya harap bapa faham berkenaan dengan perkara tersebut. Baik. Pakaian anak-anak. Pakaian anak-anak ke sekolah, pakaian seragam sekolah. Cuma pihak KPN, Kementerian Pendidikan Malaysia, melonggarkan yang mana jika ada ibu bapa yang belum sempat membeli pakaian seragam sekolah anak-anak, anak-anak boleh memakai pakaian, contohnya pakaian PJ, pakaian sukan, pakaian Uniqlo, ataupun memakai seluar trek berwarna hitam dan t-shirt berwarna putih. Dan tempoh diberi untuk anak berpakaian sedemikian sehingga 26 Mac 2021. Selepas tarikh tersebut, anak-anak diwajibkan memakai pakaian seragam sekolah yang biasa. Jadi saya berharaplah semua bapa faham dengan beberapa langkah dan SOP yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah dalam melancarkan program sesi persekolahan secara bersemuka. Semoga anak-anak kita boleh datang ke sekolah dengan dalam keadaan yang sihat dan boleh kembali ke sekolah juga dengan dalam keadaan yang sihat. Dan kita mohon doa daripada semua warga SPL agar mendoakan perjalanan persekolahan sesi bersemuka berjalan dengan lancar dan anak-anak terlindungi dari masalah pandemik COVID-19. Semoga anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang cemerlang di masa akan datang.
Jadi saya sudahi sedikit taklimat sesi persekolahan secara persemuka dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.